Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar perusahaan perniagaan. Pada kuliah kali ini kita akan sambung lagi bab 2 berkaitan dengan pengurusan, dan pada hari ini kita akan sentuh lagi 2.2 iaitu perancangan, dan kita akan lihat kepada 2.23 iaitu berkaitan visi, misi dan objektif organisasi. Seterusnya kita akan melihat tarikh visi, misi dan objektif organisasi. Visi ialah satu pernyataan yang menyeluruh tentang penubuhan sesebuah organisasi. Visi ini perlu dibuat dalam bentuk yang ideal dan unik untuk dicapai. Dan visi ini mempunyai matlamat jangka panjang. Seperti yang kita sedia maklum, matlamat jangka panjang ini tempoh masa lebih daripada 5 tahun. Apakah ciri-ciri visi yang baik? Yang pertama, ringkas, padat dan jelas. Dan ia tidak melebihi 25 perkataan. Kemudian realistik. Realistik ni maksudnya ia boleh dicapai. Dia bukannya sekadar angan-angan ataupun impian, tetapi memang boleh dicapai berdasarkan kepada kemampuan syarikat daripada sudut keuangan, daripada sudut sumber manusia ataupun daripada sudut kepakaran syarikat. Dan kemudian menimbulkan semangat. Bermaksud sekiranya kaki tangan melihat ataupun membaca visi tersebut, semangat kaki tangan itu akan bertambah untuk berusaha mencapai visi tersebut. Visi ini akan menjawab persoalan apa, untuk siapa dan bila akan dicapai. Ini adalah contoh visi bagi Hospital Sultanah Nur Zahirah. Kalau kita lihat apakah visi hospital tersebut, untuk memberikan perkhidmatan yang cemerlang, berteraskan kepada persekitaran kerja mesra dan budaya yang menepati prinsip kualiti. Kita lihat seterusnya visi Majlis Perbandaran Manjung. Apakah visi majlis tersebut? Menjadikan Perbandaran Manjung bandar pelancongan dan maritim yang maju, progresif, makmur dan terunggul. Seperti yang kita maklum tadi, visi mestilah bersifat jelas, padat, ringkas, boleh menimbulkan semangat, realistik, supaya ianya mudah untuk difahami oleh semua kaki tangan ataupun pihak-pihak berkepentingan. Seterusnya, perkara yang kedua, kita akan melihat kepada misi. Misi merujuk kepada tujuan utama sesebuah organisasi ditubuhkan. Misi dinyatakan dalam bentuk yang umum, luas di sini merujuk kepada dia tidak terlalu sempit. Penyataan itu luas, terbuka. Kemudian memperlihatkan nilai-nilai kepercayaan, keluaran utama, pasaran utama, sifat orang yang memegang kepentingan di dalam firma dan masyarakat, dan falsafah pengurusan. Visi ini akan membentuk identiti dan juga imej organisasi. Ia penting sebagai panduan dan motivasi kepada ahli organisasi, sebagai hala tuju yang akan dikongsi bersama, dan kaki tangan akan dapat memfokus usaha untuk mencapai misi tersebut. Ini adalah contoh misi Hospital Sultanah Nur Zahirah. Tadi kita lihat visi bersifat ringkas, jelas, padat. Tetapi misi
dia akan menjadi lebih luas lagi. Sebagai contoh, memberikan perkhidmatan perubatan penyayang, menyeluruh dan inovatif dengan menggunakan teknologi yang bersesuaian melalui profesionalisme kerja berpasukan kepada semua pesakit di rantau ini dalam suasana kerja yang kondusif dan pembelajaran berterusan dengan mengambil kira kebudayaan, keperluan setempat sejajar dengan polisi kesihatan negara. Kita lihat seterusnya, misi dan visi Majlis Pembandaran Manjung. Misi Majlis Pembandaran tersebut memperkasakan pembangunan infrastruktur dan perkhidmatan perbandaran kepada masyarakat secara profesional berteraskan pemikiran inovatif, kompeten dan berwawasan. Seterusnya, perkara yang ketiga, kita akan melihat kepada objektif. Objektif adalah sasaran atau hasil akhir yang cuba atau dijangka dapat dicapai oleh sesebuah organisasi. Ia terbentuk daripada misi. Bermaksud bahawa objektif ini ialah apa hasil yang kita akan perolehi. Contoh, apabila kita membuat jualan, apakah hasil yang kita akan perolehi? Contoh, peningkatan jualan sebanyak 10%. Ataupun aktiviti di dalam pengeluaran, pengurangan kos sebanyak 10%. Ataupun peningkatan pengeluaran sebanyak 30%. Biasanya, objektif ini dinyatakan dalam bentuk yang lebih khusus berbanding dengan misi organisasi. Ia lebih jelas. Contoh seperti kalau kita lihat di hospital, contoh masa menunggu, masa mendapatkan rawatan, masa untuk mendapatkan ubat. Bagi syarikat pula, contoh jualan syarikat, keuntungan syarikat, layanan kepada pelanggan, tempoh masa. Dan setiap bahagian ataupun unit akan menetapkan objektif masing-masing selari dengan misi organisasi. Sebagai contoh, bagi sesebuah syarikat, untuk jabatan pengeluaran akan membentuk objektif sendiri, jabatan pemasaran akan membentuk objektif sendiri, jabatan keuangan akan membentuk objektif sendiri. Namun begitu, walaupun objektif berbeza-beza, tetapi matlamat akhir dia mesti selari dengan misi organisasi. Ciri-ciri objektif yang baik, yang pertama spesifik, yang kedua boleh diukur. Boleh diukur ni maksud dia mesti boleh dikira. Contoh dalam bentuk ringgit, dalam bentuk masa, dalam bentuk kuantiti. Boleh dicapai berdasarkan kepada kemampuan dan juga kepakaran syarikat, dikaitkan dengan ganjaran, mempunyai tempoh masa sebulan, sehari, setahun. Ataupun ringkasan daripada objektif ini mesti mengandungi ciri-ciri SMART. Specific, measurable, achievable, reward dan time. Contoh objektif di sini ialah pesakit luar akan dilayan dalam masa 30 minit dari tempoh pendaftaran. Di sini jelas bahawa pertama, pesakit luar merujuk kepada spesifik. Yang kedua, boleh diukur dalam masa 30 minit. Kemudian, boleh dicapai berdasarkan kepada kemampuan hospital dan seterusnya mempunyai tempoh masa iaitu selama 30 minit. Ini adalah penerangan jelas tentang ciri-ciri objektif yang baik, SMART. Pertama, spesifik. Kedua, boleh diukur, boleh dicapai, dikaitkan dengan ganjaran dan mempunyai tempoh masa.
Seterusnya, kita akan sambung kepada 2.3 pengorganisasian. Ini adalah contoh carta organisasi. Fokus kita pada bab 2.3 ini adalah kita akan membincangkan berkaitan tentang carta organisasi. Pengenalan kepada pengorganisasian, tarif pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses di mana pengurus akan menyusun dan mengagihkan sumber-sumber organisasi untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan agar dapat mencapai matlamat organisasi secara cekap dan berkesan. Proses ini berlaku di mana pengurus akan menentukan apa yang perlu dilaksanakan, bagaimana ia dilaksanakan dan siapa yang akan melaksanakannya. Kepentingan pengorganisasian. Yang pertama, menghasilkan satu susunan tenaga kerja yang sistematik bagi mencapai matlamat organisasi. Melalui pengorganisasian, kita akan membahagikan organisasi kepada beberapa jabatan. Contoh yang asas adalah seperti Jabatan Perakaunan, Sumber Manusia, Keuangan, Pemasaran dan juga Pengeluaran. Dengan ada penyusunan yang sistematik ini, ianya membolehkan matlamat organisasi akan lebih mudah tercapai. Seterusnya, memastikan pengagihan sumber di antara jabatan dapat dilakukan dengan saksama. Seterusnya, yang ketiga, mengawal tingkah laku pekerja melalui prosedur dan juga sistem yang telah ditetapkan. Di dalam pengorganisasian, setiap pekerja akan mempunyai seorang ketua. Melalui ketua ini, memudahkan pihak organisasi mengawal tingkah laku pekerja. Okay, setakat ini kuliah kita dan kita akan bersambung untuk tajuk seterusnya. Kepada pelajar-pelajar diingatkan jangan lupa untuk mengisi kehadiran dan menjawab soalan di dalam Google Drive sebagai bukti kehadiran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.